Berkongsi ilmu, menjadi wanita hebat. La Vida Bella menyediakan inspirasi, informasi dan motivasi gaya hidup sihat wanita cemerlang seperti anda. Menikmati hidup berkualiti adalah hak kita semua. Namun usaha dan ilmu perlu ada dalam memastikan impian tersebut tercapai. La Vida Bella menyajikan paparan menarik untuk anda. Kita jumpa selepas ini. La Vida Bella dipetik dari bahasa Latin yang bermaksud hidup itu indah. Kehidupan akan menjadi indah bila kita diberi nikmat kesihatan yang baik. Kesihatan yang baik akan mendorong kita menjadi insan yang cemerlang. Siapalah agaknya wanita cemerlang kita pada hari ini? Mari bersama saya dengan si kembar cantik manis dalam segmen Stella Bella. Aini Sofi dan Aina Sofia Syamsul Zailan, gadis muda berusia 20 tahun yang berasal dari Melaka ini sangat berbakat dalam bidang tarian. Mereka berdua pernah mewakili Malaysia ke International Folklore Festival di Bulgaria dan persembahan kebudayaan di Turki pada tahun 2018. Bersama saya sekarang si kembar cantik manis iaitu Aini Sofi dan juga Aina Sofia. Ya, betul. Hai. Boleh tak kalian berdua kongsikan sedikit pasal diri kalian kepada penonton kita hari ini? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Aini Sofi dan ini adalah kembar saya. Dia kakak saya. Saya Aina Sofia. Alright. Kami dilahirkan dan dibesarkan di Melaka. Menuntut di sekolah konvent. Sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan sekarang kami merupakan pelajar UiTM Melendu. Dan kami merupakan pemilik gadis by Aina. Ya. Saya dapat tahu yang Aini pernah memasuki pertandingan pencarian ikon wanita tahun 2019, betul? Jadi boleh tak kongsikan sedikit pengalaman Aini semasa proses pertandingan tersebut? Boleh. Okey, sebenarnya Aini dah start masuk bidang peragaan dari tahun 2018. Jadi pada tahun 2019, selepas Aini memasuki Miss Malaysia Kebaya, Aini mencuba pula ikon wanita Melayu yang dianjurkan oleh Plaza Shah Alam. Jadi dalam pertandingan tersebut, ia merupakan satu pengalaman yang Aini tak dapat lupakan. Sebab dalam banyak-banyak pertandingan yang Aini masuk, pertandingan ini sebenarnya dia banyak mengajar Aini dalam menjadi ikon. Yes. Sebab peserta-peserta dia memang ada ramai, diorang punya background, diorang punya cara-cara diorang kat situ. Aini belajar banyak sebenarnya. So diorang punya cabaran, Aini sebenarnya ada dapat cabaran untuk buat kerja amal, untuk bercakap dengan khalayak ramai. So jadi kat situ Aini memang banyak belajar benda yang baru. Yes. Cantik, pintar, ramah dan berkeyakinan. Selain pernah menyandang gelaran Ratu Festival, Aini Sofi juga pernah merangkul gelaran Ratu Kebaya Melaka 2018, Ratu Malaysia Kebaya 2018, Ratu Populariti, Ratu Fotogenik bahkan Ratu Bakat Terbaik. Aina pula sememangnya gemar menari dan kini aktif mengiringi artis terkenal dan program televisyen serta iklan televisyen. Orangnya agak pendiam dari adiknya, namun kegigihan Aina memastikan segalanya tersusun sebagaimana yang dirancang sememangnya diakui oleh adik beliau. Apa yang pasti, segala yang mereka atur baik ke kuliah, latihan mahupun perniagaan disempurnakan bersama. Itulah namanya disiplin dan dedikasi.
Manakan tidak, selain daripada bidang tarian dan peragaan, Aini dan Aina juga pernah mewakili Melaka dalam sukan gimnastik berirama peringkat kebangsaan ketika berusia 7 tahun hingga 17 tahun. Jadi, kecergasan, keanggunan, malah disiplin dan tata susila sudah menjadi sebahagian daripada pasangan kembar ini. Jadi, sebagai seorang penari memasuki pertandingan Ratu Cantik, kesihatan tubuh badan tu amat penting, betul untuk kalian berdua. Jadi, kita sekarang berada di gym di mana kalian berdua selalu melakukan latihan. Betul. Jadi, boleh tak saya tahu dalam masa seminggu berapa kali kalian sering hadirkan diri di sini dan setiap sesi tu selama berapa minit atau berapa jam? Jadi disebabkan kita orang ni sebenarnya merupakan pelajar yang selalu pergi kuliah apa kelas, tapi kita orang tidak pernah melepaskan peluang untuk hadirkan diri untuk menukar stamina itu sendiri, sebab stamina sangat penting bila kita menari ataupun buat apa-apa saja, sangat penting. Sebab kalau kita tak ada stamina itu sendiri, kita akan jadi susah, sesak nafas lah, letih, cepat letih. So kita orang punya rutin sebenarnya senang. Setiap pagi kita orang bangun, lepas subuh kita akan pergi jogging 30 minit. 30 minit. Apa kata kalian berdua tunjukkan kepada saya latihan yang sering kalian berdua lakukan di sini? Boleh? Boleh. Jom. Aini dan Aina yang begitu meminati subjek ekonomi dan perakaunan ini berkata, walaupun aktif dalam dunia tarian dan peragaan, dunia akademik tetap akan diberi perhatian. Penat memang penat. Manakan mengejar jadual ke kuliah di UiTM Alur Gajah, kedua gadis muda ini berpegang kepada prinsip tidak ada yang mustahil selagi kita terus berusaha dan bersikap positif atas setiap kegagalan. Seawal usia yang sangat muda, kalian berdua telah pun menjadi usahawan muda dan mempunyai jenama sendiri, betul ya? Betul. Jadi, apa nama jenama produk kalian dan macam mana tercetusnya idea untuk membuat jenama sendiri? Okey, jadi jenama kita orang sebenarnya dinamakan Gadis. Okey, di sebalik cerita bermulanya jenama ni sebenarnya diinspirasi oleh Encik Bon Zainal yang kebetulan dia pun seorang pereka fashion ataupun memang ikon menswear di Malaysia. Jadi kami berjumpa dengan beliau, dapat kami rasa bertuah lah dapat bekerjasama. Dia punya nasihat kami berdua untuk keluarkan produk itu sendiri, dan bermulanya idea itu tersebut daripada tahun lepas sebenarnya. Dia mengambil masa 1 tahun sebenarnya, bukan mudah, sebab kami berdua nak mencari satu ilham ataupun desain yang sesuai, desain yang sesuai untuk dipakai untuk golongan remaja itu sendiri. Yes, betul. Pagi berada di gym dengan latihan. Kalian berdua seorang pelajar. Tengah hari mungkin sibuk dengan berjaya sebagai usahawan muda. Adakah masa untuk Aina dan Aini ni bersantai sebenarnya? Sebenarnya kami berdua ni sama je macam orang lain. Cumanya ada masa kami berdua perlu urus masa yang sebaik mungkin untuk ada masa yang untuk relax, untuk mendapat ilham apa semua. So ada satu tempat yang di mana kami suka lepak, iaitu di restoran nasi lemak Tanjung Puteri. So jadi kat situ merupakan satu tempat yang sangat-sangat relax, yang boleh duduk dengan family apa semua, untuk di samping kita orang boleh dapat ilham itu sendiri. Yes. Untuk mencetuskan produk-produk yang baru. Betul. Jadi boleh tak bawa Sil pergi ke tempat yang kalian suka bersantai tu? Boleh. Jom. Jadi di sinilah tempat Aini dengan Aina mencari inspirasi. Ya, betul. Kalaulah ada anak muda yang ingin mengikut
jejak langkah Aini dengan Aina di luar sana, boleh tak kalau kalian kongsikan tips ataupun nasihat kepada penonton di luar? Saya boleh kongsikan jangan cepat mengalah, teruskan berusaha. Macam kami berdua cuba macam-macam. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ni boleh dilihat ramai yang suka benda buat sikit dah cepat mengalah. Separuh jalan. Jadi Dengan berani cuba benda yang baru. cuba benda yang baru, cuba usaha sampai kita berjaya. Jangan pernah putus asa lah, itu je. Jadi pokok pangkalnya jangan pernah putus asa dalam apa pun yang dilakukan. Terima kasih banyak-banyak Aini dan Aina kerana sudi meluangkan masa dengan saya hari ini. Saya doakan semoga terus berjaya. Amin. Jadi kita kembali selepas ini dalam segmen Diet Bella. Bercakap pasal menu sihat ni, Chef Din, saya rasa saya tahu hari ni Chef Din akan sediakan menu apa. Mesti sandwich, betul? Betul. Sandwich ni sangat sinonim dengan gaya hidup sihat. Jadi berkata kalau saya serahkan kepada Chef Din untuk bagi tahu penonton apa nama menu kita hari ini dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Baik, menu makan sihat kita pada hari ini ialah club sandwich. Jadi mari kita teruskan dengan bahan-bahannya. Yang pertama kita perlukan 2 kepingan daging lembu yang disalai, 3 keping roti gandum, timun, jeruk timun, tomato, telur mentah, salad, mayonis dan juga tomato cherry sebagai hiasan. Saya akan tunjukkan cara menyediakan club sandwich kita pada hari ini. Jom kita buat. Bakar daging lembu setengah masak. Goreng telur mata mengikut selera masing-masing. Bakar roti atas kuali leper. Bagi lapisan pertama, sapukan mayonis di atas roti. Lapiskan dengan hirisan timun, tomato. Bagi lapisan kedua pula, sapukan mayonis, salad, timun, tomato, telur mata dan 2 hirisan jeruk timun. Sudahkan dengan satu lagi lapisan mayo dan tutupkan dengan roti. Cucuk 4 bahagian roti dan potong 4 bahagian. Hias bahagian atas penyucuk dengan tomato cherry. Bukan sahaja cantik, mudah disediakan, malah berkhasiat. Ayo kita nikmati bersama. Sandwich kita pun dah siap. Jadi mestilah kita nak tahu berapa nilai kalori yang ada dan juga khasiatnya. Mari bersama dengan Puan Badira yang akan menerangkan kepada kita khasiat yang ada dalam sandwich kita pada hari ini. Okey, Sil, kita mulakan dengan roti kita hari ini. Roti yang mengandungi tinggi serat, 3 keping roti hari ini mengandungi 225 kilokalori bersamaan dengan 1 mangkuk nasi sebenarnya. Biasa orang fikir roti ni ringan, tak berat kan? Sebenarnya sama sahaja. Beza adalah roti tinggi serat ini mengandungi serat lebih yang baik untuk kolesterol dan juga baik untuk pelawasan berbanding nasi putih biasa. Jadi tak boleh ambil roti banyak sangat jugalah. Okey, seterusnya ada telur dan juga daging, kepingan daging. 1 biji telur bersama dengan sedikit minyak mengandungi 110 kilokalori dan juga
juga kepingan daging kita 65 kilokalori kandungan protein. Okey. Seterusnya adalah campuran sayur-sayuran. Ada tomato dan lain-lain melengkapkan atau menyeimbangkan menu kita pada hari ini. Jadi mesti ada yang tanya, salah ke tak daging ni baik ke tidak? Kalau kita ambil secara sederhana, tidak terlalu kerap, tak jadi salah. Yang menjadi salah jika diambil setiap hari, iaitu menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah. Terima kasih Puan Baidura. Jadi apa kata kita lihat info menarik yang disediakan untuk anda. Hai, saya Dr. Bunga. Adakah ini fakta atau mitos? Tidak benar. Fahaman ini menyebabkan orang ramai takut mengambil ubat tahan sakit apabila mengalami pening kepala atau sakit sendi-sendi. Disebabkan mereka takut ubat tahan sakit ini akan kekal dalam badan dan merosakkan buah pinggang. Sebenarnya, ubat tahan sakit ini hanya kekal dalam badan untuk beberapa jam dan diurai di hati, bukan dalam buah pinggang. Sehat Bella akan kongsikan beberapa senaman riang yang boleh dibuat bersama ahli keluarga. Apakah senaman yang akan dikongsikan pada hari ini? Mari kita lihat dalam segmen Sehat Bella. Sekali lagi bersama dengan saya iaitu Coach Adriana. Jadi Coach Adriana, apakah senaman menarik yang Coach akan kongsikan kepada penonton kita hari ini? Okey, dalam episod kali ini saya akan mengajar anda bagaimana cara dan teknik yang betul untuk membuat senaman lunges ini. Sebelum kita melakukan lunges, izinkan saya kongsi sedikit tentang senaman lunges ini. Ada yang tanya, adakah ia normal untuk merasa sakit ataupun rasa ngilu bila kita buat lunges pada bahagian lutut? Begini, kalau posture anda betul, tidak akan rasa sakit. Kalau teknik anda salah, posture anda pun salah, ya, membongkok, tolak ke depan, mungkin anda akan rasa sakit sebab beban badan kita bukan pada paha tetapi pada sendi ataupun sendi otot kita ataupun bahagian tulang. Sebab tu kita rasa sakit. Okay, sebelum kita belajar cara-cara untuk buat senaman lunges ini, kita pastikan kita warm up dululah. Okay, kita panaskan badan dahulu. Senang saja. Regangan pertama yang kita akan belajar ialah downward dog half stretch. Anda akan mula di bahagian bawah lantai dengan planking dahulu. Okey, lepas tu anda akan tolakkan pinggul ke belakang. Pastikan kedua-dua tumit kalau boleh cecah lantai. Kalau rasa jauh sangat, gerakkan tangan ke belakang sedikit, tolak bahu ke belakang. Dan selepas tu anda akan bengkokkan satu kaki di samping kaki sebelah akan diluruskan. Dan anda akan buat senaman ini berselang-seli kaki kiri dengan kanan. Satu lurus, satu bengkok. Dalam 10 hingga 20 kali. Dah siap tu, baru kita naik atas dan kita boleh mulakan. Okey? Okey, Sil, kita akan mulakan dengan senaman lunges ini. Ia disarankan kita lakukan senaman lunges ini bermula di bawah lantai dahulu. Dari bahagian bawah, satu kaki di hadapan dan satu kaki di belakang. Pastikan betis hadapan ini adalah selari dengan upper body atau tubuh atas kita dan tumit belakang terangkat dan tidak mencecah lantai. Selepas tu anda akan teraskan otot abdominal anda. Seimbangkan diri, guna kaki hadapan untuk berdiri menegak lurus. Bila dah berdiri, pastikan lutut hadapan jangan kunci. Biarkan ia semula jadi, ya, separa bengkok. Selepas tu, anda akan perlahan-lahan turun ke bawah, tolak pinggul dan lutut, gerak atau bengkok bersama-sama dan anda akan naik semula. Bila turun, anda akan ambil nafas. Bila naik, anda akan hembus nafas. Begitu sahaja. Anda boleh buat 5 hingga
10 kali jika anda masih baru dengan senaman lunges ini, sebelah kaki, dan selepas itu anda ulang sebelah kaki lagi dalam 2-3 set. Mungkin Coach Adriana, saya ada satu soalan. Boleh. Adakah senaman lunges ni sesuai untuk wanita-wanita yang mengandung? Semestinya sesuai. Apa-apa jenis senaman pun, terutamanya bahagian kaki, adalah sesuai untuk wanita-wanita yang mengandung. Tetapi adalah sangat penting anda di rumah, kalau anda mengandung dan ingin mencuba senaman ini, pastikan anda mendapat green light atau izin daripada anda punya gynecologist. Cara-cara adakah ada teknik-teknik lain yang perlu digubah, intensiti kena gubah sedikit. So pastikan anda minta saranan daripada doktor anda dahulu kalau anda boleh exercise. Jadi terima kasih Coach Adriana. Diharapnya semua penonton dapat memasukkan senaman lunges dalam rutin harian kalian di rumah. Jadi kita jumpa di episod yang akan datang di dalam rancangan La Vida Bella. Jom Coach. Okey, jom kita mulakan dengan senaman lunges ini. Bermula dari lantai, kaki kanan di hadapan dan turun ke bawah dulu dan ke depan sedikit. Halakan badan anda ke hadapan sedikit, pastikan beban pada kaki sebelah kanan. Tangan boleh letak di pinggang, teraskan otot abdominal, ambil nafas dan lepas itu seimbangkan diri, berdiri menegak. Ya, betul. Okey. Ulangan pertama dan turun ke bawah lagi, pinggul dengan lutut bengkok bersama-sama. Breathe in, ambil nafas dan hembus nafas. Sangat bagus. Sil, kaki kiri pula. Okey. Mulakan dari bawah. Okey. Okey. 2 naik atas. Okey, turun 2. Naik. Bagus. 3 lagi.